Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semua penonton. Bertemu kita lagi dalam siri kuliah online kita dari Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita masih lagi dalam suasana PKP dan kita tidak mengadakan kuliah di Dewan, tetapi kita menggantikan kuliah secara online untuk membolehkan para pelajar Pusat Pendidikan Al-Barakah yang sedang bercuti sekarang dan juga kepada tuan-tuan yang sedang menonton untuk terus mengikuti majlis-majlis ilmu pengajian berkitab di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita menggunakan kitab Sendi Agama fasal yang ke-17, muka surat 242. Tajuk I'jab binafsihi. Ya, i'jab binafsihi. Merasa hairan dengan diri dia sendiri. Orang kita sebut ujub. Daripada perkataan ujub inilah timbulnya perkataan ajaib. Merasa hebat, hairan, pelik, itu nama dia ajaib. Baik, kita lihat pasal yang ke-17, i'jab binafsihi. Ujub atau i'jab binafsihi ialah seseorang yang mempunyai perasaan bahawa di dalam dirinya itu sudah ada suatu perkara, suatu hal yang perlu dihairankan. Dia sendiri perasan dalam diri dia tu ada satu benda yang perlu dirasakan, dihairankan, diajaibkan, dimegahkan. Mungkin dia perasan yang dia itu kaya misalnya, lebih pada orang lain, maka dia nak rasa ujub. Ataupun dia rasa dia lebih segak, handsome, cantik, menawan, lebih pada orang lain. Ataupun dia rasa dia dah pandai, udah mengaji tinggi, kelulusan udah berlapis-lapis, CJ-nya pun banyak benar rasanya, orang lain tak ada CJ macam dia. Maka daripada situ timbul perasaan dalam diri dia bahawa benda itu perlu diherankan, perlu diajaibkan, perlu dibesarkan. Inilah asal perkataan ujub. Timbulnya perasaan ujub dalam diri manusia. Dia berbeza sekali dengan takabur. Sebab takabur ini dengan niat nak mempamerkan kepada orang lain. Itu takabur. Takabur ni dia tunjuk pada orang lain. Dia membesarkan diri pada orang lain. Itu takabur. Ujub tidak. Ujub dalaman. Dia pergi majlis orang, dia tengok orang ramai. Dalam ramai-ramai ni rasanya baju aku paling cantik. Dalam ramai-ramai ni aku rasa tudung bawal aku paling mahal, kata dia. Dalam banyak-banyak kereta ni, kereta aku paling besar, kata dia. Dalam banyak-banyak rumah dekat taman ni, rumah aku paling besar. Dia duduk perasan benda tu. Dalam banyak-banyak orang ni, aku yang paling pandai bercakap. Dalam banyak-banyak orang ni, rasanya aku paling kemas sekali. Dia duduk rasa bahawa dialah yang terbalik. Dia duduk bercakap seorang-seorang dia. Maka dia dipanggil sebagai ujub. Dalam bahasa mudah kita, tuan-tuan, perasan. Perasan diri itu hebat. Cuba bentuk diri kita. Kalau kita kata bahawa aku ni kaya lah, Allah tak sekaya Nabi Sulaiman. Tak sekaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi kaya, berharta, hebat. Aku ni segak lah. Kamu tak ada segak macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sesegak Nabi Yusuf duduk dia. Aku ni kuat lah. Kamu belum kuat macam Nabi Musa lagi. Nabi Musa yang gagah tu pun tak sombong, tak ujub. Nabi Yusuf yang handsome tu pun tak ujub. Nabi Sulaiman yang handsome kaya itu pun tak ujub. Kita setakat kaya tara mana sangat.
Tak mana kayanya, berjalan naik kereta juga. Nabi Sulaiman macam angin gerak. Kita kaya Ustaz, orang gaji saya 10. Orang gaji Nabi Sulaiman tu, yang buat kerja pada dia tu jin. Jin menyelam dalam laut cari mutiara. Tentera Nabi Sulaiman bukan setakat orang, jin pun kerja dengan dia. Kita setakat 2-3 orang gaji dah bangga dah. Mengepak je berjalan. Henti lah. Tuan-tuan faham ke ni? Mengepak tu apa? Kalau tak reti, kena tanya orang lain lah. Ngepak kan, ngepak. Baik, kemudian contohnya, misalnya orang yang ujub pada kepandaian, yakni beranggapan bahawa dirinya itu sudah amat pandai sekali, dan akhirnya menyebabkan dia tidak lagi perlu mencari ilmu pengetahuan. Ini ujub nombor 1. Duk perasan diri itu pandai pada orang. Dia tengok orang yang pergi belajar tu, ni bodoh-bodoh semua ni. Macam aku ni tak payahlah, aku dah pandai. Ini tahap-tahap ini kulit je, aku ni isi. Dalam diri duk main benda tu. Setakat benda ni aku pun tahu. Ini contoh orang yang ujub. Setakat ilmu macam ni, budak tadika pun tahu. Orang macam ini tuan-tuan, dia takkan timbul perasaan lembut hati, dia takkan timbul perasaan membesarkan, menghormati orang lain, sebab dia rasa dia lebih dalam serba-serbi daripada orang lain. Ini penyakit hati. Penyakit hati ni tuan-tuan tak ada ubat di hospital. Tak ada ubat. Kau hepatitis B tu ada lah. Itu pun sekarang pun tak ada. Hepatitis A lah, B lah, macam-macam je ni. Penyakit hati yang kita bincang ni memang tak ada ubat di hospital. Nak bersihkan hati tu dengan agama, dengan tasawuf, dengan iman. Ini penyakit. Dan daripada penyakit hati inilah merebak jadi penyakit benda-benda lain. Jadi dengki, khianat, iri hati. Daripada situlah dah bawa penyakit zahir pula. Daripada hati yang tak bersih tu jadi penyakit zahir. Sebab tu Nabi sebut dalam badan kamu tu ada seketul daging. Baik daging ni, baiklah kamu. Jahat dia, jahatlah kamu. Apa dia? Qalbu, hati. Sebab tu banyak orang yang dapat penyakit daripada masalah hati. Dia dapat penyakit darah tinggi. Sebab apa? Sebab tak tenang. Tak tenang. Tidur malam pun tangan tak ada atas dahi. Macam mana dia tu boleh kahwin? Aku ni nak ngirakan lagi handsome daripada dia. Tak ada pula orang nak. Yang dia tu, Allah, rambut tak berminyak, bulu hidung pun terkeluar. Ada juga orang nak pada dia. Aku ni, nampak, patutnya aku lah. Bila dia timbul perasaan tu tuan-tuan, dia mula tak tenang. Hati dia mula susah. Hati dia susah. Bila hati susah tuan-tuan, dia mara penyakit stres. Bila stres tak terkawal, darah tinggi. Dan kena pula kencing manis. Banyak orang yang kena kencing manis tuan-tuan, bukan sebab pemakanan sangat. Dia jaga makan. Dia tak makan tuan-tuan gula-gula ni. Habis kuat dia makan aiskrim ni. Tapi tetap kena kencing manis. Sebab apa? Sebab kurang tidur. Sebab dia stres. Sebab itu kena kawal stres. Kena perbaiki stres. Sayang tuan-tuan, orang bila stres, dia bagi makan ubat. Ubat penenang. Duduklah di rumah, tidur atas katil tu. Lena je. Cukup setahun gemuk badan. Tak makan, udah biul. Cubalah mencari ubat stres itu dengan jalan agama. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nabi sebut dah, badan kamu ni sihat bila hati kamu tu sihat. Bila hati kamu tu sakit, maka badan kamu pun jadi sakit. Baik, kemudian kata dia lagi, perkara yang dapat digunakan sebagai bahan ujub, apa dia? Perkara yang menyebabkan seseorang itu ujub, perasaan bagus. Pertama, kebagusan tubuh.
body tu cantik tak, udah macam kalau jengking badan. Nah, dia duduk berjalan mengepak jalan pergi supermarket. Sadar tak sadar datang Covid, tersadar engkau. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala dia bagikan satu-satu musibah untuk meredakan kita punya sombong, kita punya ujub. Cukup Tuhan bagi Covid, tuan-tuan, sudah tak boleh menafas kita, sesak nafas kita, batuk kita, sihat tak sihat, kena kuman Covid, tersadar kita. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita tubuh yang sihat untuk kita beribadat pada Allah. Ada orang yang seronok dengan kulit dia cantik, dengan halus, lembut, gebu-gebas, maka dia pun duk rasa seronok kulit dia. Okey, tak cukup lagi cantik tu, duk cari lagi apa benda lagi yang boleh menggebu-gebaskan, flawlesskan muka dia tu. Dia duk perasan macam mana nak pergi cantik lagi. Sepatutnya kecantikan tu untuk siapa? Ini tidak dibanggakan untuk lawan orang lain. Ada orang yang menunjukkan kebagusan tubuhnya ialah sihat. Umur 70 sihat. Okey, sihat, maka dia pun duk perasan, apa ni, aku 70 sihat, kamu 17 sakit. Menengok aku ni. Dalam diri duk cakap, aku ni 70 tahun boleh naik bersikal lagi. Kamu baru 20 tahun sudah pakai kaki 3 tongkat ni apa? Dia duk perasan diri dia bagus. Yang kedua, kerana gagahnya. Kerana gagahnya. Saat aku bagi backhand budak ni kan. Ni selalu sebut backhand tadi. Aku bagi starlight budak ni kan, tak cukup tanah kan. Maka dia duk rasa ujub. Ini kalau aku tumbuk sekali mau mati ni. Ujub. Dia tak tahu Nabi sebut kekuatan tu bukan letaknya pada kekuatan tubuh, kebesaran tubuh, bukan macam Incredible Hulk. Kita hari ni tengok Dr. Bennett David, dulu-dulu lah tahun 70-an, Dr. David Hulk, masa marah aja jadi hijau. Masa marah je koyak baju, koyak jadi hijau muka. Bulu kening tu dia tobal bulu kening. Ustaz Ahmad dia tak tahu, dia tak lahir lagi masa tu. Hidung jadi besar, Incredible Hulk, koyak segala baju. Yang heran seluar tak koyak. Baju koyak apa? Elok je seluar pakai. Apa benar nipunya. Patut koyak lah seluar juga. Ini sependanya elok, tak ada terkoyak. Ini cerita Incredible Hulk. Okey, dia cekaknya orang, dia lambungnya orang. Sebab tu kita jangan jadi marah. Sebab kadang-kadang suami kita tu boleh jadi Hulk juga. Cuma tak ada jadi hijau. Daripada situnya datangnya mak ke hijau tu. Hari ni kalau maki orang je mak ke hijau, tahu benda mak ke hijau, kita pun tak tahu yang hijau tu hak. Incredible Hulk ni Lord Ferrigno, bina badan Amerika dulu ni. Baik, kemudian ataupun kerana kegantengannya. Ujuk ni sebab dia ganteng. Okey, duk slim fit. Orang lain Roy fit, dia pula slim fit. Dia duk bangga badan dia slim. Okey. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita boleh sebut pada orang, ada benda yang tak boleh sebut lah. Tambah pada orang perempuan, benda yang boleh kita sebut lah, kau ni macam dulu tak berubah, muka muda, itu boleh. Kamu ni muda macam itu lah gaya weh. Seronok kat gaya tu. Jangan sebut, ya Allah, aku nampak muka muda gemuk gaya. Jangan pantang besar tuan-tuan. Jangan sebut gemuk. Jangan. Yang kedua, jangan dihadiahkan alat penimbang pada dia. Dia lempar dalam tong sampah tu. Jangan bagi alat penimbang. Ini pantang tuan-tuan. Okey, pantang. Itulah setengah orang perempuan. Hari ni masuk kelas Zumba, hari ni masuk kelas aerobik, hari ni juga dia nak timbang. Macam sekali Zumba tu 10 kilo turun. Kan? Itu kegemaran dia, kita kena tahu. Kalau kita nak layan orang, kita kena layan apa yang dia suka. Kalau dia tak suka, jangan sebutlah. Itu kalau nak tackle hati orang. Baik, kemudian ataupun keayuannya. Maka dengan sebab tu dia jadi ujub. Kadang-kadang yang ayunya mak dia, ni anak dia.
mak lebih-lebih pula. Yang cunnya anak ambu tengok mak dia, aduh, gigi tak bersusun, terkeluar sana ke dalam sini, terlebih sini tu mak tu. Tapi bila datang anak, subhanallah, dengan sebab anak tu ayu, mak ni pula ngada-ngada. Dalam hati duk tengok orang datang minang anak dia, ada ini rupa nak minang anak aku, henti ingatlah. Anak aku ni pangkat-pangkatnya dapatnya CEO tau, kata dia. Ini apa benda kamu jaga datang minang anak orang apa? Ni unjuk. Dia duk rasa dia tu tak layak, anak dia tak layak pada orang tu. Tapi dia tak cakap. Dia tak cakap pada rombongan minang tu. Dalam hati dia cakap, memang aku tak terima pun. Nanti lah datang mana Honda Cup. Nak lah Honda Civic ke, Honda Accord ke. Ini dalam hati duk cakap. Ada pula yang berujub dengan kekuatannya. Di manakah kekuatan Datuk Hang Tuah? Di kerisnya ke? Kan? Di tenaganya ke? Ni cerita Nujum 4 Belalang. Amat dia ingatlah cerita Nujum 4 Belalang, dia tengok tuan. Okay, dengan sebab dia mempunyai kekuatan, dia ujub, ataupun dengan sebab keturunan. Keturunan dia Raja Bersiung ke, keturunan dia Said Saripah ke, keturunan dia Megat Panji Alam ke, Megat Alang Sengketa ke, nama tuan-tuan. Kita tengok cerita apa Musang Janggut, nama bapaknya tu pun hebatnya, Datuk Kamuratamuriang Pakuriang apa semua, panjangnya nama. Ini nama anak-anak hamba, Megat Alang Sengketa. Tu dia kerjanya bergaduh je tuan. Nama pun sengketa. Hebat tuan. Jadi banyaknya sangat nama ni pun dia ujub. Dia rasa dia tak setara dengan orang lain. Dia gengku antara dua darjat. Ini yang P. Romli buat cerita antara dua darjat tu. Kalau kita tengok cerita dua darjat Sa'diyah, anak engku cinta dengan P. Romli, berjambang P. Romli berjanggut, Ghazali, sikit-sikit Ghazali, mangan Ghazali, mangan Ghazali. Cerita tu kan datang ke Suwadinata, awak senapang tembak ni. Ini contoh apa bila ujub tadi dibesarkan, akhirnya zahir takabur, banyaknya pengikut. Tu bangga juga ujub. Followers pun 400 orang. Tengok aku ni followers 4 juta ni. Dalam hati duk cakap. Ataupun banyaknya orang bawahan, ujub juga. Melimpah ruah harta bendanya. Kadang-kadang ujub dengan pendapat atau pemikirannya sendiri. Ini zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman suka menyampaikan pandangan. Tambah masing-masing dah ada saluran masing-masing. Dulu nak menyampaikan saluran kena masuk TV. Dulu-dulu kita kalau boleh masuk TV, bangganya, subhanallah. Sebab itulah satu-satunya saluran media yang bergambar pada masa itu. Kalau boleh masuk TV tu satu kampung senang. Tak percaya tuan-tuan, tengok dulu-dulu kalau wartawan temu ramah orang, menteri ke, YB ke, temu ramah orang, cuma tengok orang di belakang tu, kamera duk ambil gambar, tengok orang belakang dia temu ramah begini, tunjuk muka tegak, dia ikut kamera, nampak tuan-tuan tak ingat apa dulu-dulu jenuh kamera tu duk pusing tu. Pasal apa? Pasal orang belakang tu buat tengok lalu sini pula, kena lalu belakang, depan, belakang. Itu zaman dulu. Sekarang orang tak kisahlah TV. Tak siapa tengok TV, kita pun tak tahu sekarang ni. Sekarang semuanya ada TV masing-masing. Nama dia Twitter, nama dia Instagram, namanya TikTok, Facebook, semuanya ada. Sebab tu kadang-kadang view dia sampai beratus ribu sekali, juta pun tengok. Maka dengan sebab itu dia jadi bangga, dengan sebab itu dia jadi ujub dan sebagainya. Kemudian semuanya itu tidak dibenarkan oleh agama Islam, sebab dapat menyebabkan tersesat daripada jalan yang benar dan memasuki jalan yang salah.
dan tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali larangan Allah kepada kita agar kita jangan sekali-kali mempunyai sifat ujub. Misalnya yang difirmankan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kamu menganggap diri kamu bersih akan diri kamu sendiri. Sebab kita tengok tuan-tuan, ada orang yang rasa dia tu perfect tense. Dia perfect. Orang lain semua tak perfect. Orang lain kod 10, dia perfect 10. Ada lagi ke Mat kod 10? Tak ada. Ada lagi minyak rambut kod 10? Ada ya? Lama. Oh, tak pakai. Oh, sekarang pomade. Zaman kita dulu kod 10 dengan by cream. Oh, bangga habis lah. Satu kod 10, satu by cream. By cream warna merah, kod 10 warna biru, blue black. Orang lama-lama ingatlah by cream dengan kod 10. Ya, kita sekarang tak ada dah. Sekarang ni semua pomade tegak segala rambut tu. Ya, orang dulu-dulu tidak. Itulah minyaknya. Lebih daripada itu minyak kelapa. Berminyak je sampai ke tengkuk-tengkuk minyak lagi. Duduk sebelah dia naik pening tuan zaman kita dulu. Kan pening dia duduk pergi sekolah, duduk sebelah kita, kamu ni apa? Minyak penuh rupanya. Dia jamunya kelapa, tanak, buat sendiri apa. Itu cara minyak rambut zaman dulu tuan-tuan. Minyak tanak, bukan minyak tanah, minyak tanak nama dia. Baik. Minyak tanah ni bakar tuan-tuan, rambut tu bakar ni. Kemudian dia kata bila kita ujub boleh menyebabkan tersesat daripada jalan yang benar, masuk jalan yang salah, dan tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu duk perasan diri kamu tu bersih. Ya, jangan kamu duk perasan diri kamu ni tak ada dosa. Jangan duk perasan diri kamu tu perfect. Jangan duk perasan diri kamu tu sempurna. Kita ni tak ada siapa yang sempurna. Sama ada kita ni pemimpin ke, kita ni mufti ke, kita ni ustaz ke, penceramah ke, tak ada siapa yang sempurna. Saling memerlukan teguran, saling memberi teguran dan menerima teguran. Daripada kritikan, teguran itulah menjadikan manusia ini boleh maju, bertambah baik. Tapi kalau kita ujub, kita tolak pintu-pintu kritikan, kita menutup pintu-pintu orang nak menasihati kita, sebab kita dah rasa kita lebih perfect pada orang. Ya, kita masak, tengah duk masak datang jiran, kamu kena bubuh ini dulu, barulah dia tahu tak ada bau ikan tu. Dalam hati kita dah cakap, aku tahu lah, mengajar-ngajar aku lah, aku suka aku lah, nak bau ikan ke bau hanyir ke, sibuk je. Macam aku lagi pandai masak lah, dia suruh bubuh asam ini, hilanglah bau hanyir tu. Kita rasa tak payah dengar pun tak apa, aku senang je, aku nak hilangkan bau hanyir, aku sembur minyak wangi kat ikan tu. Eloklah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang tuan-tuan kita ni sampai satu tahap tak nak menerima teguran. Sedangkan kalau kita duduk sekejap, menung sekejap, betul teguran dia, betul teguran ni boleh menaikkan aku balik, membetulkan kesilapan. Sepatutnya begitu. Bukan bila kita tengok orang tegur kita, kita faham dia ni musuh aku, ni jealous ni, tak dapat kat dia tu. Yang dia jealous tu pandai-pandai nak nasihat orang. Orang yang macam ni tuan-tuan, sampai bila pun dia takkan maju. Sebab manusia ni maju sebab berfikir. Manusia ni maju sebab dia diberikan fikiran. Manusia ni dia maju sebab adanya orang yang membuka ruang untuk berfikir. Bayangkan kita duduk dalam satu kawasan yang menjadikan orang semua mundur, otak bengak, beku semua. Kita jadi maju sebab ada orang yang bercakap. Kadang-kadang kita bercakap di luar konteks, kita bercakap di luar kebiasaan, kita bercakap di luar orang tak pernah buat. Jadi kalau kita kaji apa yang dicakap, kita boleh terima. Tapi setengah orang dia tutup terus. Ini lama, tak nak pakai, ini sesatnya. Akhirnya dia duduk dalam lingkungan pemikiran yang sama. Baik, banyak sekali larangan Allah kepada kita.
Allah Ta'ala berfirman, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. At-Taubah ayat yang ke-25. Dan pada hari peperangan Hunain, di waktu kamu ditakjubkan oleh banyaknya jumlah di kalangan kamu, tetapi kemudian banyaknya jumlah itu tidak memberi pertolongan sedikit pun kepada kamu. Maksudnya ialah bahawa akhirnya yang banyak lari tunggang langgang, tidak tahan menghadapi serangan lawan. Tuan-tuan yang saya hormati, setengah orang dia ujub sebab dia bangga, dia ramai. Kita tak akan terkalahkan. Akhirnya kalah. Ada orang yang mengatakan bahawa bahtera dia, kapal dia mustahil tenggelam sebab besarnya kapal tu. Besarnya. Dia kata takkan tenggelam kapal kita ni. Akhirnya itulah pelayaran pertama dan pelayaran kedua, pelayaran terakhir mereka. Pertama kali belayar, itulah kali terakhir juga dia belayar. Langgarnya ais batu, gunung ais, akhirnya tenggelam kapal. Habis. Sebab tu kita tak boleh ujub. Engkau perasan kau besar, engkau duduk atas kapal. Cuba engkau perasan kau duduk tengah laut, tak kecil kapal tu. Kita perasan besar sebab kita duduk dalam kapal yang besar. Tapi cuba kapal tu letak di tengah-tengah laut, sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Jadi jangan kita perasan kita ni besar sebab kita ni besar. Taklah. Oh, kita ni besar, tak nampak kereta aku ni panjang dia saja 40 kaki. Limousine